Assalamualaikum dan salam sejahtera. Izinkan saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Zulkifli bin Muhammad, student jurusan Bachelor of Medical and Health Science, sesi September 2023. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit berkenaan tentang cabaran dan peluang dalam kemahiran abad ke-21. Okey, apa itu kemahiran abad ke-21? Dalam pelaksanaan kemahiran abad ke-21, ia melibatkan sejumlah langkah dan strategi agar individu, organisasi dan masyarakat dapat memaksimalkan potensi yang ditawarkan oleh perkembangan zaman. Ia termasuk komunikasi, kerjasama atau kolaborasi, pemikiran kritis, literasi digital dalam penjimatan teknologi dan kreatif berfikir. Okey. Dalam melaksanakan kemahiran abad ke-21 ini, ia memerlukan komitmen daripada individu, organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Ia juga melibatkan pendekatan holistik dalam pembelajaran dan perkembangan untuk memenuhi tuntutan masyarakat global dalam untuk terus maju dan berkembang. Okey, saya teruskan dengan kemahiran pertama iaitu komunikasi. Pelbagai cabaran dan peluang yang ada lah. Kita lihat satu persatu. Cabaran yang pertama adalah komunikasi yang berlebihan. Dalam era digital yang membawa kepada maklumat yang berlebihan dan komunikasi menjadi salah lah. Selepas itu, cabaran seterusnya adalah halangan budaya dan bahasa. Komunikasi yang berkesan sangat mencabar dalam merentas budaya dan bahasa. Seperti yang kita tahu, negara kita ataupun dalam organisasi tidak semuanya berbangsa dan berbudaya yang sama. Jadi di situ akan menyebabkan sedikit komunikasi yang kurang berkesan. Seterusnya adalah maklum balas dan penyesuaian. Keupayaan untuk menerima dan bertindak terhadap maklum balas adalah penting untuk komunikasi yang berkesan. Seterusnya adalah peluang dalam komunikasi adalah kerja berpasukan. Komunikasi yang baik dia dapat memupuk kerjasama dan kerja berpasukan yang produktif lah. Seterusnya, pengaruh dan pujukan. Komunikasi yang berkesan boleh mempengaruhi dan memujuk orang lain, membantu kepimpinan dan advokasi usaha lah komunikasi antara dua pihak. Okey, penyelesaian konflik. Kemahiran komunikasi yang baik boleh membantu dan menyelesaikan konflik dan membina hubungan yang positif lah. Okey, seterusnya saya teruskan dengan kerjasama atau kolaborasi. Kemahiran dalam bekerjasama antara cabarannya tidak sama pendapat iaitu apabila setiap orang yang bekerjasama harus memutuskan satu keputusan yang sepakat untuk mendapatkan kerjasama dalam kumpulan ataupun organisasi. Kedua ialah terlibat dalam gosip antara dan jadi kerja lain dalam bekerjasama, tapi di sambil-sambil tu kerja berkumpulan dan kerja bersama boleh membawa ke arah bergosip dan hilang arah tuju lah. Reaksi antara setiap ahli itu kurang rasa percaya dengan rakan kerjasama. Ini menjadikan satu kolaborasi itu tidak berjaya lah. Antara peluang dalam bekerjasama, dia boleh mencipta perpaduan, iaitu dalam bekerjasama dalam satu pasukan akan meningkatkan perpaduan antara pelbagai latar belakang lah. Seterusnya meningkatkan tahap pengetahuan. Kerjasama yang baik juga dapat dibina dengan saling bertukar pendapat dan berkongsi ilmu pengetahuan. Seterusnya adalah penyelesaian konflik, di mana kerjasama yang baik boleh membantu menyelesaikan konflik dan membina hubungan yang positif. Seterusnya adalah kemahiran pemikiran kritis. Okey, cabarannya adalah bias kognitif. Bias kognitif ni apa? Bias kognitif merujuk kepada kecenderungan kita untuk membuat penilaian yang tidak objektif berdasarkan pemikiran yang terbatas atau prasangka. Cabaran ini melibatkan kesedaran diri dan kemahiran untuk mengenal pasti dan mengatasi bias kognitif dalam pemikiran kita. Okey, seterusnya adalah kurangnya latihan dan pemikiran kritis. Di mana pemikiran kritis adalah kemahiran yang perlu dilatih lah, dan diamalkan secara berterusan. Cabaran ini melibatkan keinginan dan kesediaan individu untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis seperti membaca, menulis dan berbincang dengan kritikal. Seterusnya, cabaran adalah perubahan dalam persekitaran sosial dan teknologi, di mana perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang pesat dalam abad ke-21
telah mengubah cara kita berinteraksi dan mendapatkan maklumat. Cabaran ini melibatkan adaptasi kepada perubahan ini dan mempelajari cara menggunakan teknologi dengan bijak untuk memperkayakan pemikiran yang kritis. So, peluang yang ada dalam pemikiran kritis adalah membuat keputusan dan kesimpulan, penghujahan yang baik dari segi dalam kehidupan dapat mengelakkan melakukan kesilapan semasa membuat keputusan. Ini kerana keputusan dipengaruhi oleh pelbagai faktor dalaman dan luaran. Dalam penghujahan yang baik, aspek diutamakan dalam bidang pemikiran kritis ialah penghujahan, iaitu cara memberi alasan untuk menyokong atau menentang sesuatu pendapat. Seterusnya adalah literasi digital dan penjimatan teknologi. Antara cabaran yang kita hadapi adalah capaian internet kerana masih ada lagi kawasan tidak mempunyai liputan internet yang kuat. Seterusnya, kekerasan dan ekstremis online. Internet juga dapat menjadi tempat di mana perilaku yang tidak beretika, kekerasan dan ekstremisme. Okey, seterusnya adalah kos perbelanjaan. Tidak semua mampu menyediakan alatan teknologi dan internet kerana ia memerlukan kos perbelanjaan. Seterusnya adalah tahap kemahiran. Tidak semua orang dapat menggunakan atau alatan teknologi dan digital dengan mudah, terutamanya dari segi latar belakang yang berbeza seperti umur dan tahap pendidikannya. Individu memiliki tingkat keterampilan literasi digital yang berbeza. Beberapa orang mungkin mahir dalam menggunakan teknologi, sementara yang lain memerlukan lebih banyak sokongan untuk mengembangkan keterampilan